Selamat datang ke saluran Sekolah Maths. Dalam video ini, kita akan belajar tentang standard pembelajaran 8.1.1 menerangkan pemodelan matematik. Model matematik ialah suatu perwakilan bagi satu sistem atau senario yang digunakan untuk memperoleh kefahaman secara kualitatif dan atau kuantitatif bagi masalah dunia sebenar serta meramalkan berlakuan masa depan. Proses membina model matematik dikenali sebagai pemodelan matematik. Satu model matematik ialah suatu hubungan matematik yang menguraikan situasi dunia sebenar. Misalnya, rumus I sama dengan PRT menunjukkan suatu hubungan antara faedah mudah dengan prinsipal, kadar faedah dan masa. Dalam pemodelan matematik, masalah dunia sebenar diterjemah sebagai masalah matematik. Masalah dunia sebenar diterjemah ke masalah matematik dengan 6 komponen dalam pemodelan matematik. Pertama, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Kedua, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Komponen ketiga, mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Komponen keempat, menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Kelima, memunikan model matematik. Keenam, melaporkan dapatan. Ulang komponen 1, 2 dan 3 jika perlu. Mari kita lihat contoh pertama. Jeremy menyimpan RM4000 di bank bunga raya dengan kadar faedah mudah 1.5% setahun. Jeremy ingin membeli seunit komputer berharga RM4455 melalui hasil simpanannya. Berapa lamakah tempoh penyimpanan yang diperlukan oleh Jeremy? Soalan A, kena pasti dan definisikan masalah dalam persoalan di atas. Dalam masalah ini, kita mengetahui prinsipal dan kadar faedah. Faedah ialah amount yang Jeremy perlukan selain RM4,000 Malaysia untuk membeli komputer. Kita perlu mencari tempoh simpanan Jeremy di bank. Soalan B, tentukan andaian yang perlu dibuat dan kena pasti pemboleh ubah dalam menyelesaikan masalah di atas. Andaian, kita perlu mengandaikan kadar faedah tidak berubah sepanjang tempoh kita melakukan perhitungan faedah. Jika tidak, rumus I sama dengan PRT menjadi tidak sah. Kita juga perlu mengandaikan harga komputer tidak berubah apabila Jeremy berjaya mengumpulkan amount wang yang diperlukan. Pemboleh ubah yang terlibat
ialah I untuk faedah, P untuk prinsipal, R untuk kadar faedah, dan T untuk masa dalam tahun. Mari kita lihat soalan pertama. Perjalanan sebuah bot ke arah hulu sungai yang meliputi dua tempat yang terletak di tebing sungai mengambil masa 6 jam. Perjalanan balik bot ke hilir sungai mengambil masa 5 jam. Jika kelajuan arus sungai ialah 2 km per jam, berapakah kelajuan bot di atas air tenang? Soalan A, kena pasti dan definisikan masalah dalam persoalan di atas. Dalam masalah ini, kita mengetahui kelajuan arus sungai dan masa perjalanan di antara dua tempat di tebing sungai. Kita perlu mencari kelajuan bot di atas air tenang. Tentukan andaian yang perlu dibuat dan kena pasti boleh ubah dalam menyelesaikan masalah di atas. Andaian yang perlu dibuat: kelajuan arus sungai dan kelajuan bot tidak berubah sepanjang masa. Kesan geseran antara pembukaan bot dengan air sungai dan rintangan angin yang boleh memberi kesan kepada kelajuan sebenar bot diabaikan. Ini adalah kata-kata kunci yang biasa kita pakai: tidak ubah, diabaikan. Pemboleh ubah yang terlibat ialah V untuk kelajuan bot, T untuk masa perjalanan, dan S untuk jarak di antara dua tempat di sepanjang tebing sungai. Soalan dalam bab ini adalah bersifat terbuka, jadi kita perlu menggunakan 6 komponen dalam pemodelan matematik dan kreativiti kita untuk menyelesaikan masalah dalam bab ini. Sila subscribe Sego Maths. Terima kasih.